Baik, Malaysia akan menggunakan vaksin Sinovac keluaran China mulai 18 Mac ini di Hospital Rembau Negeri Sembilan. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, Khairy Jamaluddin, beliau akan menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin jenis itu di negara ini. Dalam perkembangan lain, Khairy yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata, Malaysia akan meneruskan pembelian vaksin AstraZeneca memandangkan tiada bukti penggunaan vaksin berkenaan menyebabkan darah beku. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 hari ini memutuskan untuk tidak meneruskan perolehan bekalan vaksin satu dos suntikan daripada syarikat Johnson & Johnson dari Amerika Syarikat. Dan melihat perkembangan ini, kita terus bersama Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Seri Zainal Arifin Omar. Selamat tengah hari, Datuk. Ya, selamat tengah hari, Sazoni. Ya, Datuk, menjelang vaksinasi Sinovac pertama 18 Mac ini, Datuk, bagaimana kita boleh menambah keyakinan kepada rakyat terhadap vaksin selain Pfizer ini seperti Sinovac dan juga AstraZeneca? Ya, saya kata Alhamdulillah ini adalah portfolio kedua dalam siri portfolio vaksin kita. Pertama, kita telah menggunakan Pfizer mRNA vaksin, satu teknologi baru. Maka ada sekarang ni adalah yang akan digunakan adalah Sinovac atau CoronaVac vaksin daripada China. Dan ini menggunakan teknologi lama iaitu inactivated virus ataupun virus yang telah dilemahkan. Jadi saya rasa satu peluanglah untuk kita menggunakan kedua-kedua teknologi ini dan insya-Allah setakat inilah kita rasa tidak ada kesan-kesan sampingan ataupun kesan-kesan yang memudaratkan kepada penerima-penerima vaksin. Jadi insya-Allah saya rasa rakyat harus yakin dan terus mendaftar dan seterusnya menerima suntikan ini kemudian nanti. Ya, saya. Datuk, mungkin Datuk juga boleh jelaskan kepada kami semua di mana kita juga nak tahu apakah langkah yang telah dilakukan NPRA dalam memastikan Sinovac yang diproses, diisi kemudian dibungkuskan oleh Pharma Niaga untuk dijadikan lebih 300,000 dos itu selamat, Datuk. Ya, pertama kita kena faham dalam isu vaksin Sinovac ni ada dua kategori atau dua jenis ya. Pertama adalah jenis Sinovac yang telah dibotolkan, dipekkan ataupun di dalam botol ya. Bila kita import tu, ya kita boleh gunakan seterusnya ya. Yang kedua adalah dari segi yang di repack ataupun dimasukkan dalam MPU atau buli-buli itu di kilang kita di Malaysia ya. Jadi ada dua jenis. Jadi pada peringkat ini NPRA telah membuat keputusan bahawa kedua-dua jenis vaksin itu selamat dan boleh digunakan ya dari segi efikasi, dari segi keberkesanan dan selainnya ya. Cuma untuk vaksin ataupun proses yang kedua iaitu yang dibotolkan atau yang dimasukkan dalam vial di tempat kita ini akan menjalani atau telah menjalani proses verifikasi dari segi keselamatan, kualiti sebab berbeza antara kedua-duanya walaupun kedua-duanya boleh dipakai. Jadi setelah NPRA is confident selesai semua urusan-urusan dari segi proses kedua tadi, proses membotolkan atau memvialkan tu kemudian boleh digunakan. Jadi apabila telah boleh digunakan, mana insya-Allah telah melepasi tahap-tahap standard yang telah ditetapkan oleh NPRA lah. Ya, saya. Datuk, kita juga nak menyentuh berkenaan dengan vaksin selain daripada Sinovac iaitu mungkin AstraZeneca yang ketika ini paling banyak mendapat liputan global mengenai kes darah beku walaupun ia belum dibuktikan berlaku disebabkan vaksin itu. Adakah dengan susulan berita-berita ini menambahkan lagi rasa bimbang rakyat atau mungkin kerajaan sebenarnya perlu ada ambil langkah pendekatan yang lebih berhati-hati ke atas perkara ini? Ya, saya rasalah dari segi kita dah ada dua portfolio iaitu mRNA Pfizer dan juga Sinovac. Dan sekarang ni kita sebenarnya telah tangani kontrak untuk mendapatkan AstraZeneca. Cuma pada masa ini beberapa negara di luar, di Eropah dan juga di Thailand misalnya, mereka mengadakan katakan perberhentian sementara kerana mengkaji kesan-kesan disebabkan antara yang disebutkan ialah blood clot tadi. Walaupun bagaimanapun kajian terkini mendapati dia tidak ada hubungan langsung kepada ataupun kesan langsung daripada vaksin AstraZeneca. Tapi saya rasa kita masih lega dan saya kata global community masih lagi menimbangkan, mengkaji secara detail kesan clot ini ya.
Jadi pada masa ini saya rasa walaupun ada dalam portfolio kita, tapi sebab kita belum untuk memulakan sejak mungkin, jadi kita ada begitu sedikit masa untuk mendapat maklumat yang lebih detail daripada negara Eropah dan juga negara jiran kita lah. Dan saya pasti kerajaan akan betul-betul pasti bahawa itu selamat. Maka kita akan gunakan di Malaysia. Buat sementara ni kita teruskan dengan Pfizer dan juga Sinovac itulah. Datuk, mungkin akhir sekali apa agaknya nasihat Datuk untuk rakyat di luar sana yang masih lagi ragu-ragu dan mahukan informasi yang tepat berkenaan perkara berkaitan vaksin ini? Apakah perkara yang perlu mereka lakukan dan juga mungkin apa lagi langkah terbaik yang boleh kerajaan lakukan? Ya, pertama betul zaman informasi kita membaca, kita mendapat maklumat daripada segala channel ataupun media lah. Tetapi kita harus yakin bahawa negara kita juga punya kepakaran sama ada di pihak kerajaan, di pihak universiti ataupun di pihak swasta ataupun NGO seperti kami di Persatuan misalnya. Kami bukan daripada government agency. Jadi kita punya pakar-pakar yang akan melihat, meneliti secara detail sebelum digunakan pada peringkat awam. Jadi saya rasakan walau apa juga informasi, maklumat, jadi kita mesti bersandarkan kepada profesionalisme dan juga tahap kepakaran yang kita ada di negara kita, dan kita mesti ingat bahawa semua orang termasuk kerajaan tidak akan memberi sesuatu yang tidak baik kepada rakyat kita. Jadi jangan risau, kita mesti daftar, kita dapatkan secepat mungkin dan insya-Allah kita semua orang katakan kita sasarkan supaya kita semua divaksin secepat mungkin yang boleh. Itu yang kita boleh buat. Kita orang katakan hindarkan dulu kepercayaan-kepercayaan atau maklumat-maklumat tidak tepat yang kita dapat daripada sumber-sumber yang tidak sahih itu. Ya, saya. Okey, baik. Terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar yang merupakan Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia yang sedikit sebanyak menjelaskan berkenaan dengan vaksin Sinovac yang akan dimulakan pada 18 Mac nanti.